Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan yang ketiga, kesakitan dan bala dituangkan atasnya daripada tiap-tiap pihak. Istimewa pula dansanya engkau dirikan dirimu bagi menyalahi makhluk dan berperang syaitan dan melawan bagi nafsu. Maka beberapa daripada terbekalan yang ditelannya dan beberapa kepahitan yang berhadap akan dia, dan beberapa daripada duka cita yang melantang akan dia, dan beberapa daripada bala didapatnya akan dia. Ni apa ni? Okey, baik. Apabila seseorang tadi nak buat amal ibadat, bila kita nak buat amal ibadat, maka banyak halangan-halangan. Halangan-halangan yang kita terpaksa tempuh. Di antaranya hawa nafsu kita, dunia, yang jadi halangan kita. Jadi macam-macam halangan. Maka apabila kita berjaya, satu-satu berjaya, kita nak buat amal ibadat, akhir sekali kita pun fikirlah, bila nak buat amal ibadat, di antara yang jadi halangannya yakni rezeki kita. Memang kita nak buat amal ibadat pada Allah, tapi kalau kita buat amal ibadat, macam mana kita nak cari rezeki pula? Rezeki ni penting untuk kita nak menjalani kehidupan kita. Maka halangan kita ni nak buat amal ibadat, yang pertama rezeki. Maka mulalah ada di antara kita kata, kalaulah kita nanti dah senang-senang mudah waktu pun kepada amal ibadat. Yang jadi payah nak buat ibadat ni, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, nak tumpu kepada rezeki lah, cari rezeki. Maka di situ halangan yang pertama. Yang kedua, dia kata sesuatu yang menakutkan. Bila kita buat amal ibadat pula, timbul pula masalah. Adakah yang kita buat amal ibadat ni betul tak betul, ataupun perkara ni molek ke tidak molek, apa yang kita ikut. Dan yang ketiga yang kita baca hari ni, kesakitan dan juga bala. Yang ni perkara-perkara yang memberi kepada bahaya kepada kita, ataupun bala, ataupun ujian-ujian yang ditimpakan kepada kita. Apatah lagi masa ketika itu, dia kata istimewa pula dansanya engkau dirikan dirimu bagi menyalahi makhluk. Dan pada ketika itu kamu tinggal dah makhluk, maknanya jauh dah buat amal ibadat pada Allah, dah berperang dah lawan syaitan. Maknanya kita berperang lawan syaitan, benda-benda maksiat kita tambah buat, dan melawan bagi nafsu. Kita lawan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Kita dah lawan dah, semata-mata kita nak buat amal ibadat kepada Allah. Maka beberapa daripada terbekalan yang ditelannya dan beberapa kepahitan yang berhadap akan dia, maka dia kata akibat daripada tu macam-macam pula ujian yang berlaku, yang kena telan. Kita dah tinggal dah orang, dah jadi nak cari orang hak baik-baik buat amal ibadat, kita lawan hawa nafsu, tiba-tiba mari pula kesusahan demi kesusahan, masalah demi masalah. Baru nak buat amal ibadat, mari timbul masalah anak. Baru molek-molek ada dah pergi masjid, timbul masalah anak. Baru kita duk rajin-rajin dah pergi masjid, nak belajar pun serabut balah dengan jiran pula. Baru nak buat amal ibadat masjid pula, masalah pula, anak sakit pula. Dah boleh nak fikir dah. Duk tumpu kepada perkara-perkara macam tu. Akhir sekali timbul di antara perkara yang menghalangi kita, yakni bala-bala ujian ataupun perkara-perkara yang bahaya yang menimpa. Akhir sekali dia kata terpaksa telan dan beberapa kepayahan yang berhadap akan dia terpaksa menghadapi masalah-masalah tadi. Masalah-masalah tadi. Dan dia kata dan beberapa daripada duka cita yang melentangi akan dia, dan banyak perkara yang gelisah ataupun perkara yang menduka citakan, yang menyedihkan hati dia. Gundah gulana pun berlaku. Molek dah masjid surau nak belajar dah, ibadat nak tumpu dah, tapi masalah-masalah dalaman berlaku.
boleh jadi masalah kesihatan, masalah anak dia, anak dia sakit, ataupun macam-macam perkara yang jadi menghalangi dia nak buat amal ibadat kepada Allah, dan beberapa daripada bala yang didapati akannya, dan beberapa daripada ujian-ujian yang Allah Ta'ala timpa kepada dia. Ni jadi halangan kita nak buat amal ibadat ni. Sebab tu bila kata nak buat amal ibadat, macam-macam. Kita nak buat amal ibadat, kalau tengah kepala serabut jadi payah. Nak mengaji Quran pun malah. Nak mengaji Quran, nak semayang pun jadi tak semayang. Orang duduk dalam majlis ilmu, duduk dengar ilmu, kita duk fikir ni, mana masalah ni, anak kita sakit, macam mana kesihatan kita sakit, macam mana masalah jiran kita, macam mana masalah anak kita, macam-macam timbul perkara. Maka ini merupakan halangan yang menimpa kita. Maka kita kena hadapi halangannya. Ini takdir daripada Allah, ini ujian daripada Allah. Dalam satu hadis Nabi ada bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang aku nak beri kebaikan kepada dia, dia nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh, Allah Ta'ala nak sayang dia, yusib minhu, maka Allah Ta'ala akan beri musibah pada dia. Maknanya musibah-musibah yang timpa pada diri dia ni menandakan bahawa Allah Ta'ala kasih pada dia. Sebab orang ni kalau tak timpa musibah, dapat nikmat sama, dia jadi lupa. Contohnya Firaun ni dia dapat nikmat sama, dia punya kekayaan, dia punya nikmat yang begitu banyak, tak pernah sakit, kaya banyak, sangat-sangat kaya, kemudian pengaruh pun banyak, akhir sekali lupa kepada Allah. Lupa bukan saja kufur pada Allah, mengaku diri dia Tuhan. Manusia ni bila banyak sangat nikmat ni, bila dapat nikmat, dapat satu-satu, biasa roletnya lupa pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beri ujian. Bila ujian-ujian ni, jangan jadikan ujian yang kita ditimpa tadi menjadi satu halangan kita nak buat amal ibadat. Halangan buat amal ibadat. Ini kita tambah. Maka kita kena faham, sesuatu yang menimpa kita ni adalah satu ujian daripada Allah, nak menguji kita dan nak beri kebaikan pada kita. Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan dia, maka Allah Ta'ala akan beri bala lalu datang ke dunia. Padahal Allah Ta'ala nak beri kebaikan. Dan sesiapa yang akan mendapat keburukan, Allah Ta'ala nak beri keburukan kepada dia, saya Allah Ta'ala beri nikmat banyak-banyak dari dia. Jadi nikmat tu merupakan satu bala dia, satu azab bagi dia dekat negeri akhirat. Dan satu atas muka dunia bala banyak-banyak, ujian banyak-banyak untuk dia mendapat nikmat dekat negeri akhirat kelak. Jadi dia kata di antara halangan kita nak buat amal ibadat adalah perkara-perkara yang membahayakan, ataupun perkara-perkara yang mendukacitakan kita, ataupun masalah-masalah dia panggil problem yang kita hadapi. Jadi problem ni yang jadi timbul masalah ni. Bapa tak pergi surau, Allah serabut perut dengan ukar tambah pergi. Ada masalah macam-macam. Masalah nega tak berapa jadilah, ataupun jiran tetangga lah, barang beras naik lah, macam-macam. Dia timbul masalah. Akhir sekali jadi halangan kita nak buat amal ibadat. Maka halangan yang ketiga adalah kedukaan, kesakitan, ujian-ujian daripada Allah Ta'ala. Maka kita kena hadapi, jangan jadikan benda ini, ujian ini menjadi satu sebab kita meninggalkan amal ibadat, ataupun menjadi satu sebab halangan bagi kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang soleh dahulu, ujian-ujian yang melanda mereka ini, semakin kuat mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga, halangan tadi kita kena hadapi, halangan ujian, halangan musibah yang menimpa kita. Dan yang keempat, bagi qada daripada qada Allah Ta'ala, yakni ketetapan qada Allah Ta'ala dengan manis dan pahit yang datang atasnya satu ketika. Jadi kesukaan dan kedukaan, sukacita dan dukacita datang silih berganti. Jadi datang silih berganti ni, jangan kita bila mendapat ni duka cita, nikmat dan bala datang silih berganti, kita pun ibadat silih berganti. Gaji malah. Jangan jadi macam tu. Ada orang bila dia dapat nikmat, semangat lalu buat amal ibadat. Dapat bonus akhir tahun, semangat lalu. Buat amal ibadat. Tak ada susah, tak ada bonus pun tak apa. Lemah lalu. Maka di antaranya dia kata ketetapan Allah Ta'ala. Kita duduk atas muka dunia ni memang tak nak lari. Ada hari kita gembira, ada hari kita suka, ada hari kita ditimpa dalam keadaan keresahan sangat, resah sangat.
Ada satu hari siapa suka sangat, dok tidur malam suka. Suka. Ada satu hari kadang-kadang tak tidur malam, duka cita, susah. Maka benda ni menjadi lumrah alam dah. Memang jadi fitnah, jadi lumrah kehidupan kita dah. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Sampai masa memang ada masalah. Sampai masa memang ada satu perkara yang menggembirakan kita. Maka perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ni, qada Tuhan Allah Ta'ala tetap ni, ada satu ketika manis, ada satu ketika pahit ni, maka ia merupakan satu halangan juga setengah padanya. Maka kita jangan jadikan ia halangan untuk kita nak buat amal ibadat. Maka pada satu ketika dan juga nafsu bersegera kepada fasad. Fasad ni kerosakan. Pada satu ketika nafsu suka kepada kerosakan dan juga suktin. Suktin ni maknanya kemukaan. Dan bersegera ia kepada fitnah dan juga suka kepada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Ni nak beritahu masalah. Jadi kadang-kadang kita betul dah halangan kita. Memang kita nak buat amal ibadat sama. Siapa masa ia mari nafsu nak buat kemaksiat. Nak buat kemaksiat. Ini halangan kita. Mana dah masa buat amal ibadat, buat amal ibadat. Waktu maghrib pergi masjid surau. Waktu isyak sembahyang. Waktu balik tengok TV pula. Dia jadi macam tu. Lepas tu mayang subuh pula. Waktu 9 pukul 9 pukul 10 dengar kuliah, kalau ada kuliah pukul 2 pula bawang putih bawang merah pula. Jadi jadi gitu nak orang. Lepas pada tu gitu pula. Lepas tu maghrib tengok TV, tengok pergi surau pula. Pergi surau pula. Lepas pada tu isyak mayang isyak. Balik mayang isyak pula tengok drama pula. Gitu lah. Dia silih berganti. Jadi halangan. Kali kata tak jadi aku. Tak jadi. Jadi manusia ni halangan kita nak buat ibadat ni dia akan timbul perkara yang macam tu. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, ketetapan Allah. Ada satu hari yang kita boleh sihat buat amal ibadat. Ada satu hari yang kita sakit. Sakit untuk kita nak buat amal ibadat pun jadi darurat. Jadi ini merupakan satu halangan kita nak buat amal ibadat. Maka dihadapkan akan dia. Dan perkara-perkara ni kita kena tempuh belaka. Tempuh untuk nak lawan tadi, nak buat amal ibadat kepada Allah. Maka di sini dia kata aqabah awarid. Aqabah maknanya halangan, awarid maknanya halangan yang mendatang. Halangan yang mendatang. Yang empat tadi, maka berhadap kepada memutuskan akan dia dengan empat perkara. Macam mana nak lawan tadi? Hak mengenai rezeki, mengenai perkara-perkara yang kita lintasan sesuatu yang kita buat. Kemudian perkara mengenai ujian-ujian. Yang keempat, yang ketetapan takdir Allah Ta'ala. Ada rasa gembira, ada rasa susah. Macam mana kita nak tetapkan? Maka dia kata dengan empat perkara. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Yang kita duk sibuk-sibuk rezeki ni, kita cari rezeki, lepas tu serah pada Allah. Allah Ta'ala beri banyak-banyak, Allah Ta'ala beri sikit-sikit. Tapi jangan sampai kita halangan buat amal ibadat. Memang selama ni halangan kita nak buat amal ibadat, yang pertama rezeki. Yang jadi kita halangan buat amal ibadat. Kenapa orang waktu asar tak ada pergi ke surau, waktu zuhur orang kurang pergi ke surau? Sebab waktu zuhur, waktu asar, masa tu orang duk sibuk cari rezeki. Orang sibuk cari rezeki. Jadi nak beritahu rezeki memang kita kena cari. Sebab Allah Ta'ala sebut wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu atas ke dunia, kena cari. Tetapi malangnya ramai manusia akibat daripada cari rezeki dah lalu sangat, siapa tinggal pula buat amal ibadat pada Allah. Jadi kita sekarang ni nak kembali pada Allah, nak buat amal ibadat. Jadi bila nak buat amal ibadat, memang kita kena buat amal ibadat. Tapi tak boleh kau dalam waktu yang sama tinggal cari rezeki, tak boleh. Mana boleh kita belajar buat amal ibadat banyak-banyak, siapa rezeki tak cari. Akibat dah cari rezeki ni, duk minta dengan orang. Duk minta dengan orang, nak buat ibadat pun berasa dalam hati pun kata agak benda apa ni, agak orang-orang beri saja. Tak boleh. Islam tambah macam tu. Islam nak kita bekerja. Tapi kita nak bekerja pula halangan pula buat amal ibadat. Maka Allah Ta'ala beri kita panduan buat ibadat jangan sampai kita tinggal mencari rezeki jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik memberi rezeki kepada kita. Jadi dengan cara yang macam mana? Dengan cara bertawakal kepada Allah, bertawakal atas Allah Ta'ala pada segala rezeki tetaplah pada Allah. Tetap.
Ada seorang ulama bernama Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab ni dia seorang yang soleh. Seorang yang soleh, dia merupakan ulama, seorang yang taat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah keluar daripada rumah dia kecuali pergi ke masjid. Masjid, ulang-alik pergi ke masjid saja. Dan dia kata sentiasa buat amal ibadat. 40 tahun tak tinggal sembahyang berjemaah. Tak tinggal sembahyang berjemaah, buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan hidup dia menyendiri. Dia hanya keluar pergi ke masjid menyampaikan ilmu. Kalau ada di masjid tu ada orang buat jualan-jualan, belilah. Kalau ada nak makan apa-apa, nak murid dia tolong beli. Dan 40 tahun duduk rumah saja. Ulang-alik pergi masjid. Kita gitu juga, ulang-alik Medan Sarasuk. Pergi. Hari-kali pergi. Buat amal ibadat pada Allah. Sehingga kan orang tanya, dah kamu buat amal ibadat ni, buat amal ibadat ni macam mana cara kamu dalam kehidupan kamu? Tak susah ke? Dia kata kita serah pada Allah je. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri rezeki, alhamdulillah. Ada, tak ada sudah. Dan kita duk kejar-kejar sangat, sebenarnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi walau bagaimanapun kita kena berusaha juga untuk mencari rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, dia kata yang pertama bertawakal atas Allah Ta'ala pada segala tempat rezeki. Tawakal je. Kita kena cari je rezeki. Lepas tu tawakal. Ada rezeki banyak ni, alhamdulillah. Ada banyak ni, ada banyak, pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata yang pertama kita tawakal tentang rezeki. Jadi kerjalah. Kerja sampai masa waktu sembahyang. Orang tanya Abdul Rahman Ibn Auf macam mana jadi kaya sangat ni. Kaya sangat. Dia kata dua je. Yang pertama dia buat amal ibadat. Yang pertama dia jujur dalam kerja. Yang kedua kerja dia tidak mengganggu ibadat. Allah Ta'ala beri. Jadi kita nak beritahu yang jadi hari ni orang tak sapa ke masjid, tak sapa ke surau, duk sibuk ke cari rezeki. Rezeki yang dia cari tu, kalau dia cari siapa dia tinggal masjid surau tu, siapa dia tinggal, Allah Ta'ala tetap banyak tu. Tapi kalau dia cari rezeki, sampai masa waktu semayang dia tinggal, dia pergi semayang tu, itulah rezeki yang telah ditetapkan. Kalau mu tak tinggal semayang pun buat cari rezeki, itulah ketetapan. Dia tak jadi rezeki banyak ni, oleh kerana mu tinggal semayang aku beri tambah banyak ni. Tak. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kita tinggal semayang, kita tinggal cari kerja, kita pergi semayang dalam mencari rezeki, itu lebih berkat daripada kita mencari rezeki sampai kita meninggalkan semayang. Meninggalkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka yang pertama, buat amal ibadat, rezeki itu tetap bekerja. Jangan kita belajar ilmu, belajar nak jadi orang comel sampai kita tinggal, tambah kerja, tambah gitu. Kerja tetap bekerja, tapi sampai masa kita serah pada Allah Ta'ala tentang rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya kita sebagai manusia kena bekerja. Kena kerja, cari rezeki. Tapi banyak mana tu, itu Allah Ta'ala beri. Hanya Allah Ta'ala beri panduan. Kalau boleh cari rezeki dia tu awal-awal, bangun pagi-pagi, bangun sebelum subuh. Kemudian dalam hadis kata siapa yang tidur lepas subuh ni dia panggil ka'at rezeki. Orang Terengganu panggil ka'at rezeki. Ka'at rezeki ni maknanya rezeki jadi payah. Tidur lepas subuh pula. Kemudian kena bangun awal-awal. Kena apa? Kena banyak pula berdoa pada Allah Ta'ala. Kemudian kena bersyukur dengan Allah Ta'ala beri. Kalau Allah Ta'ala beri banyak tu, alhamdulillah. Allah Ta'ala beri banyak tu pun kita terima juga, alhamdulillah. Ini rezeki datang daripada Allah Ta'ala belaka. Lepas tu sampai masa cari-cari, sampai masa ibadat. Jangan sampai kita tinggal melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka cara yang pertama, biar ibadat tumpu pada ibadat, rezeki cari rezeki dan bertawakal pada Allah. Pastikan ibadat yang kita buat tadi molek, dan rezeki yang kita buat, kita cari tadi molek. Cari rezeki dalam waktu yang sama, ibadat tidak tinggal. Tidak tinggal. Abdul Rahman Ibn Auf, dia bila sabit hari tu, perniagaan dia maju, sangat-sangat maju. Dia jadi galik, suka tengok orang berebut beli barang dia. Memang dah, kita kalau jadi tokel, orang tengok orang berebut beli barang kita, senyum dah kita. Senyum dah tengok, Allah dah. Lepas tu dengar orang bang, orang azan, dia dah cara. Biasanya Abdul Rahman Ibn Auf ni, sebelum daripada waktu semayang, dia pergi dah masjid.
Walaupun dia tokel, dia pergi dah masjid. Tapi hari tu tahu macam mana tahu. Tengok orang berebut beli barang, dia senyum, dia suka. Bila dia suka dengar dah orang abang, dia ada tangguh sikit lagi. Dia tak pergi. Maka dia pun lepas pada tu tengok tu baru dia sedar, dia pun pergi. Akibat daripada tu dia sembahyang lewat sikit. Lewat sikit. Dan Nabi mengatakan kelewatan kamu sembahyang tadi tu, lewat tadi lebih rugi dia. Kamu ni orang yang rugi. Kalau kamu ada harta seluruh dunia pun, harta ni harta milik kamu pun, kamu tak boleh nak sama dengan ruginya kamu meninggalkan sembahyang. Ada orang dia duduk menega-menega comel dah. Siapa dah dekat surau tu? Terbetulan surau tu duduk kat kedai. Orang naik orang bang, pergi tak lain saya. Tak naik atas surau tu. Itu ya. Duk kejar-kejar sangat, akhir sekali dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Dia dunia ni gini nak beritahu ni. Kalau kita kejar sangat dunia, kita akan jadi hamba pada dunia. Siang malam. Benda tu kita akan jadi hamba. Tetapi kalau kita kejar ke akhirat, dunia kita ambil sekadar-sekadar, maka dunia akan jadi hamba pada kita. Dia akan jadi macam tu. Maka yang pertama, cari rezeki, bertawakal pada Allah. Ibadat jangan kita tinggal. InsyaAllah orang yang ibadat tak tinggal ni, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia. Banyak dah kita jumpa. Saya ada jumpa seorang yang hidup dia agak kesusahan sikit, tapi dia pun berubah cara dia. Pertama dia berubah dengan sembahyang berjemaah. Dia ubah, dia pun sembahyang berjemaah, jaga jemaah. Waktu-waktu nak sembahyang tu dia dah ada dah di masjid. Waktu-waktu sembahyang dia dah ada dah surau. Kadang-kadang sekali dia pun azan. Dia azan. Alhamdulillah, akhir sekali dia dapat kerja. Walaupun gaji dia tak mahal, pendapatan dia sikit, tetapi dia boleh kumpul dan berkat hidup dia. Berkat dia kata saya dulu kerja banyak tak ada benda, ni kerja sikit tapi boleh simpan duit. Fikir dia kata ni mungkin dia hanya menjaga sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah. Jadi ibadat kita teruskan ibadat, jangan jadi nak cari rezeki ni halangan untuk kita nak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Maka yang kedua tafwid. Tafwid ni serah, yakni menyerahkan diri kepada Allah pada segala tempat kebinasaan. Serah diri kepada Allah Ta'ala kepada segala tempat kebinasaan. Jadi yang kedua, kita buat sesuatu perkara dan kita serah diri kepada Allah Ta'ala. Buat apa-apa serah diri pada Allah. Masalah kita buat berjaya tak berjaya itu jatuh nombor dua. Maka kita buat amal ibadat yang paling penting tu, dan segala apa yang kita usahakan tu kita serah pada Allah. Dan yang ketiga, sabar tak kala turun kepayahan. Dan yang ketiga, apabila ditimpa saja kepayahan, macam bala tadi, timpa saja bala tadi, bala ujian apa-apa, kita kena sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala timpa. Jangan jadi satu masalah. Ramai mana orang sakit tak semayang, duduk semayang, ahli semayang, jemaah semayang sama, duduk di rumah pun sakit. Tak semayang lalu lepas surau. Siapa surau, siapa hospital. Siapa surau semayang. Siapa hospital ya, duduk atas beg saja tak semayang tak. Kadang-kadang you biar lasang loh, bukan tambah mayang sakit you biar lasang sakit. Maka dia kata kesusahan, bala yang Allah Ta'ala timpa kesakitan ini, dia kata jangan jadi halangan. Kita kena sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala timpa, tapi tetapkan kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Boleh jadi orang yang sakit tak semayang tadi, boleh jadi dia jahil, boleh jadi tak tahu cara-cara semayang. Tapi tidak dapat sampai masa tu semayang, tetap kita mengerjakan semayang ibadat pada Allah. Maka ujian-ujian yang bala-bala Allah Ta'ala beri tu, nak uji kita tu, kita kena sabar di atas ujian Allah. Maka orang yang sabar disebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di atas ujian Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan beri pahala tanpa hisab. Tanpa hisab. Maka apa-apa yang ditimpa kita ni, kesusahan, kepayahan dalam kehidupan kita, tidak kena sabar. Apa makna sabar? Makna sabar ni kita tahan diri daripada apa yang kita benci. Kita tahan diri. Dalam waktu yang sama kita terima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa bila kita nak sabar, masa mula-mula kena tu kita kena sabar. Dan kita ingat. Jadi cara macam mana kita nak sabar? Kita kena tahu bahawa ini datang daripada Allah. Hak Allah Ta'ala beri tu comel belaka. Baik kena apa-apa, hak Allah Ta'ala beri tu comel belaka. Maka kita pun sabar dan teruskan buat amal ibadat kepada Allah. Dan yang keempat, reda pada ketika turun qada Allah, dan kita reda mana terima pada ketika
turunnya qada Allah, ketetapan Allah Taala, kena redha. Apa-apa yang Allah Taala timpa, kadang-kadang nampak saja tak molek, rupanya baik kita. Rupanya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Hikmah. Jadi nak beritahu apa-apa yang Allah Taala timpa, macam-macam ujian. Baru-baru ni ujian di Kuala Lumpur kata ada kebakaran. Kebakaran, ada kadang kena ujian kelemasan. Lemas, anak lemas, lepas tu rumah terbakar. Harta kecurian. Kena benda-benda tu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang kita ni cepat sangat. Cepat nak marah, cepat apa, tiba-tiba bila akhir sekali pun dapat tahu. Rupanya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku tadi. Jadi apa-apa yang Allah Taala tetapkan tu, kita kena redalah. Kerana tidak apa yang Allah Taala timpakan kecuali ada kebaikan di sebalik yang berlaku tadi. Maka mengambil ia pada memutuskan Aqabah ini dengan izin Allah Taala dan baik penolongnya, maka dia putuskan lawan segala halangan ini dengan pertolongan Allah, di samping minta doa dengan Allah. Dengan taufik ni, dengan pertolongan Allah Taala, kita dapat melawan Aqabah ini. Jadi tambah dah dengar. Sabit kita tahu ibadat ni, sabit cari rezeki, tambah dengar dah. Patutnya rezeki kita cari tidak jadi halangan. Sabit kita tak pergi masjid surah ni sebab kita ni ada masalah dek, tu malas pergi masjid surah, tambah. Masalah ni benda sampingan saja, hak benda mendatang Allah Taala uji kita, ibadat tetap kita buat kepada Allah Taala. Maka buat segala ujian, ujian yang Allah Taala timpa tu ada kebaikan. Ada orang kadang-kadang dia tak pergi masjid surah pun, jauh daripada masjid surah, mayang pun dah, tiba-tiba anak dia mati. Ni kita jumpa dah, anak dia mati, baru nampak kapiah. Sengit pakai kapiah, tak apa. Apa? Ujian, mari. Mula cakap ke agama. Cakap ke bab agama dah, beringat dah kita gini-gini. Akhir sekali akibat daripada tu pergi surah. Ada orang tu daripada kemalangan. Dia daripada kemalangan duduk hospital koma. Tasda. Bila koma tu akhir sekali dalam koma dia kata dia nampak bayangan. Jumpa orang jubah putih, beritahu ke dia lah gini nasihat dia. Dia pun kejut tu akhir kali bila Allah Taala beri sihat, mulai ada dah pergi ke surau masjid dan sebagainya dah. Insaf di atas ujian Allah Taala. Jadi nak beritahu, nampak saja benda tu musibah, tetapi di sebalik musibah tadi ada kebaikan yang Allah Taala beri. Maka semua halangan kita dapat tadi dengan cara meminta pertolongan daripada Allah Taala. Maka tak kala sesalah daripada memutuskan akan dia. Sesal dah belaka ni, maknanya cari rezeki buat boleh buat amal ibadat. Turun bala apa-apa pun ketetapan terima belaka dan terus buat amal ibadat kepada Allah. Maka sesalah daripada memutuskan akan dia dan kembali ia kepada qasad buat amal ibadat. Maka dia pun qasad nak buat amal ibadat kepada Allah, maka ditiliknya, maka tiba-tiba nafsu itu lemah, lagi penyegan, tiada berakhir. Maka bila nak buat amal ibadat, timbul pula lemah pula. Lemah nak buat lemah tubuh dia pula nak buat ibadat, darat pula. Tiada berakhir, hati pun tak teringin, tak gagah nak buat amal ibadat, buat ibadat pada Allah dan tiada hendak bangkit dengan kebajikan. Timbul pula kita ni nak khabar, bukan kita tambah buat ibadat. Berapa kali hati kita kata balik ni nak baca Quran, balik ni nak sembahyang, ajak kali dah. Ajak kali. Masa kita duduk tempat-tempat yang macam ni, duduk dalam majlis ilmu, acak kali dah. Maknanya kita balik bila mari dengar kata dah boleh dah kita bila sebut bab mati teringat bab mati. Berasa pula bekalan kita kurang. Berasa nak buat banyak. Berasa nak qada sembahyang, berasa nak qada puasa, nak bayar fidyah qada puasa. Tapi bila siapa masa balik tak jadi tak bagus. Dia akan jadi hak lain. Dia akan jadi hak lain. Balik kata fikir lagi, nanti balik lagi wasa-wasa lepas isyak nak mayang, nak mayang sikit sunat taubat ke ataupun nak ngaji Quran. Lepas daripada semayang isyak duduk kat kereta duduk sembang-sembang kan, apa ustaz kita pergi makan kejap. Kata tak apalah, tak apa, hati dah mari tak apalah. Tak apa tu dalam hati niat nak baca Quran. Niat nak baca Quran rumah ni. Tak apalah kata Allah kata nak balik awal ni. Allah dah lah jumpa payah nak jumpa pula. Lepas tu banyak nak cakap ni. Lain kali.
Allah kata kali ni apa dah ustaz kali ni. Tak apa pergi lah. Masa pergi tu niat pula nanti. Dan kalau pergi sekejap je balik dan dia baca Quran. Dia mari pergi juga, pergi. Udah duk cakap lama sikit. Lepas tu tengok jam, pukul 11 lebih dah. Pukul 11 lebih pula. Pukul 11 lebih. Mari tak pedang dia baca. Balik rumah pula. Rehat kejap ngatuk mata pula. Ngatuk mata tak apa, tidur sekejap lagi pukul 3 dah bangun. Kena baca Quran kot. Mau tidur, kejut subuh lah tu. Habis. Habis tak baca terus tak baca. Ini halangan tu kadang-kadang tetap ada. Maka kadang-kadang tu hak berasa nak, kadang-kadang berasa tamu terus. Jadi dorok. Tengok dah Quran. Hak tu hak tak ada balik. Hari lain pula lepas balik syak baliklah duduk rumah. Duduk atas tu tengok Quran, tengok saja je Quran. Nak tengok Quran, molek kau baca Quran. Dan molek ada surat khabar depan. Baca surat khabar dulu. Habis kali tak baca juga, tak juga buat amal ibadat. Ni nak beritahu. Hati ni nak beritahu dengan benda ibadat, dengan nafsu, dia jadi laju ke nafsu. Bila kita mari dah timbul tak apa sekarang kita nak jaga dah diri kita nak buat amal ibadat ni, maka timbul pula masalah bagi kita pula mengenai nafsu kita ni suka kepada bersenang-senangan. Maka dia kata di sini tiada bangkit dengan kebajikan, yakni rasa tak gemar, rasa tak suka dah, tak ada berasa nak buat kebajikan seperti barang yang sebenarnya, seperti apa yang dia niat nak buat ibadat tadi. Hak sebenarnya kata nak buat ibadat, tetapi hati pula tak gemar nak buat amal ibadat. Dan sayugianya dan sesungguhnya adalah ia cenderung, yakni nafsu itu cenderung selama-lamanya kepada lalai dan kesenangan dan bermain-main dan kepada sia-sia. Dan kepada kejahatan. Ini nafsu. Maka bila sampai masa kita nak buat amal ibadat timbul lagi nafsu kita ni masih sentiasa cenderung kepada perkara lalai pada Allah. Lebih-lebih lagi zaman hari ni. Hari ni nak beritahu, kalau zaman dulu sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut pada sahabat, badiru bil a'mali, bersegeralah kamu buat amal ibadat. Sebab apa bersegera amal ibadat? Sebelum datang pada kamu satu fitnah. Satu fitnah kamu tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari dah. Orang dulu nak lari daripada fitnah duduk rumah. Buat amal ibadat lari pada fitnah. Hari ni duduk rumah banyak fitnah pada duduk luar. Kadang-kadang duduk fitnah dalam rumah lebih banyak kadang-kadang. Duduk luar pun fitnah, duduk dalam rumah pun fitnah. Tak nak lari dah hari ni. Hidup dalam keadaan penuh keliling kita perkara yang nak bawa pada maksiat, nak bawa kepada perkara munkar. Dalam waktu yang sama hati kita ni, benda yang kebaikan dengan perkara munkar ni, dia lebih gemar perkara munkar. Lebih gemar perkara munkar. Kalau cari kita boleh tengok. Kalau dengar mengaji, dengar nyanyi. Nyanyi tak nguat ngatuk, tak ngatuk mati nyanyi. Sejam tak ada apa lagi, 2 jam tak ada apa lagi. Kalau dengar mengaji kau salah buka TV, buka TV musabaqah baca Quran, mari lalu dalam hati silap pula. Tengok duduk tu aku buka lain orang kata benda pula. Yang mari gitu. Tunggu orang tak ada baru. Baru tu nafsu kita tu. Maka dia kata di sini cenderung kepada lalai. Nafsu kita pula cenderung pada lalai. Memang nak buat amal ibadat, tapi hati lebih cenderung kepada lalai kepada Allah. Dan hati lebih cenderung kepada kesenangan. Senang, nak bersenang-senang, nak bermewah-mewah, ataupun dikata nak berehat-rehat. Nak rehat dengan buat amal ibadat, suka pada rehat. Masa ada kosong daripada buat ibadat, lebih rehat dulu sekejap. Rehat, lepas tu tidur. Ataupun suka pada bermain-main. Bermain-main. Benda dan main-main ni, orang yang berahi sangat main ni, tak sedar dah. Dan berahi kepada main. Dan main tak kira budak kecil dan ni sama je rupanya je. Hak main dan 2, 3, 4 jam main dan. Saya pernah satu ketika tu kita nak pergi main Jumaat. Kita lalu tengok ada lagi main dan. Balik main Jumaat ada lagi. Ada lagi. Siapa ke waktu petang pergi keluar pergi pasar minggu, ada lagi. Orang dulu je. Tepat atau ganjok. Allah kata Allah lamanya maidang. Maidang lama. Dah perkara ni. Jadi hati kita ni memang suka kepada benda yang bermain-main dan juga perkara yang sia-sia. Suka buat perkara yang sia-sia. Dan buat perkara yang sia-sia tak apa, lama pun tak apa. Bila ibadat saja dia jadi lemah, dia jadi dorok.
Padahal kita ni hati tu kosak kita kuat dah nak buat amal ibadat. Tapi perkara-perkara hak sia-sia, bila buat sia-sia ia jadi lebih perkara sia-sia daripada perkara buat amal ibadat pada Allah, dan juga membawa kepada kejahatan. Buat pada perkara jahat. Contohnya bila kita nak cakap bab orang, contohnya memang sedap daripada kita apa ni cakap perkara baik-baik. Jadi akhir sekali mendorong kepada kejahatan dan juga bala ni maknanya benda-benda yang kerosakan. Mendorong suka buat kepada perkara rosak dan juga kepada kejahilan ataupun buat kerja-kerja bodoh. Kejahilan ni buat kerja-kerja bodoh, tak ada faedah je buat. Tak ada faedah. Ini lah hak biasa kita buat. Padahal masa yang Allah Ta'ala beri pada kita ni patutnya kita tumpu kepada beribadat kepada Allah. Maka berkehendak sertanya di sini kepada menuntutkan supaya dituntutnya kepada kebajikan dan juga taat. Maka di sini kita kena cari satu jalan ataupun satu pemimpin ataupun satu pendorong untuk kita buat amal ibadat kepada Allah, kebajikan dan taat, dan merajinkan akan dia padanya serta dalam keadaan rajin buat amal ibadat. Maka nak tak nak kena tebang juga. Kena tebang, kena latih diri kita, kena ada satu pendorong kita nak buat amal ibadat. Mengapa pendorong kita nak buat ibadat? Kadang-kadang kita ni kalau tak ada pendorong tak semangat. Contoh pendorong ni kita kena tahu fadilat-fadilat. Baru jadi semangat. Fadilat-fadilat. Orang yang semayang, orang yang berzikir lepas semayang 33 dosa dia diampun walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi bila nak buat ibadat tu memang ia jadi malah. Satu hati lebih suka kepada buat perkara hak tak malas. Tiba-tiba ada pendorong kita. Mendapa pendorong kita? Mari dalam hati kita ingat, kalau aku buat ni pahala jadi banyak. Walaupun dosa ni kata sebuih di lautan pun, kalau kita doa, kita berzikir, Allah Ta'ala akan ampunkan. Baru jadi semangat buat amal ibadat. Jadi kita ni kena cari satu pendorong buat amal ibadat. Contohnya kita nak mayang tahajud, bukannya mudah buat mayang tahajud. Seorang diri memang payah. Tapi bila kita nak mayang tahajud tu, kita pun baca fadilat orang yang semayang tahajud. Bagi orang yang semayang tahajud, dia ada bidadari semayang tahajud. Orang pun mangat lalu. Orang puan pun ada juga dia punya apa ni, nikmat-nikmat dalam syurga. Sehingga kan ada seorang yang soleh satu hari, dia ni semayang tahajud tak tinggal. Satu hari malam tu dia letih, dia berniat, dia kata malam ni aku nak rehat kali lah. Mungkin hari pekerja nak rehat sehari. Maknanya tambah main tahajud. Jadi malam tu dia tidur kira nak bangun subuh. Bukan nak bangun. Padahal rolet dia ni memang bangun pukul 3 pagi dia bangun malam. Maka pada malam tu dia bermimpi. Orang ramai-ramai tu pergi dekat seorang bidadari. Pergi kat bidadari tengok. Dan dia pun tengok bidadari tadi. Bidadari memang comel. Dia pun teringin dalam hati dia, kata kalau aku boleh bidadari kan alangkah bahagia dia. Tiba-tiba bidadari tadi beritahu pada dia dalam keadaan orang ramai-ramai nak pergi kat bidadari tadi datang kat dia ataupun dia datang kat bidadari itu tak pastilah, tapi bidadari pun khabar ke dia. Dia kata sebenarnya aku ni untuk kamu, tetapi oleh kerana malam ni kamu tamu bangun semayang, dia kata maka aku diberi pilihan memilih lelaki yang duduk depan ni ramai-ramai. Dia pun terkejut daripada tidur, dia pun teringat mimpi dia. Bila teringat mimpi dia, boleh bidadari, dia kata takbir Allahu Akbar, bidadari. Maknanya jadi kadang-kadang bila kita ada semangat, ada dorongan macam tu, dia jadi mudah. Maka bila mari memang hati kita ni lemah, lalai apa-apa, dia kena ada pendorong. Sebab tu kita ni disuruh pergi majlis ilmu banyak-banyak supaya hati kita jadi hidup. Sebab tu kita kena tahu fadilat-fadilat dia. Kemudian kita kena tahu pula nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang melakukan amal soleh semasa hidup di atas muka dunia. Maka tidak kena ada pendorong ataupun pemandu kita untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka dia kata di sini dan merajinkan akan dia, dan pada yang menghalau akan dia supaya dihalau akan dia daripada maksiat. Maknanya dia kena lawan juga. Di samping dia cari pendorong yang menyebabkan dia jadi rajin buat amal ibadat, dia cuba halau juga diri dia daripada melakukan maksiat. Kita ni kadang-kadang bila nak buat
benda ni kadang-kadang kita tak boleh. Bukan kita tambah buat ibadat nak buat. Kadang-kadang hati kita cenderung kepada nak buat perkara-perkara yang tak boleh. Jadi bila sampai satu masa, bagai contohlah, kita ni memanglah setiap kali buat bila mari perkara-perkara baik, niat dalam hati nak buat ibadat. Tapi bila sampai masa kita sampai ke rumah je, dia tak boleh buat amal ibadat. Maka masa tak boleh buat amal ibadat tu, kita kena tanya sebab apa yang tak boleh buat amal ibadat tu. Mendapa yang menghalang kita ni buat amal ibadat ni? Maka kita pun timbul minat kita. Minat mendapa? Minat pada cerita tu, contoh. Cerita dalam TV, minat pada tengok TV, ataupun berasa nak suka pada rehat-rehat. Maka bila dah tahu satu sebab macam tu, kena cari jalan supaya kita halau betul-betul benda ni. Kalau boleh, macam mana cara TV halang kuat ibadat? Macam mana cara nak tinggal? Ada orang-orang ahli tasawuf, dia ambil TV je lepas dah sunat. Hari Tok Guru ada satu cerita tu. Tok Guru kata dah boleh tengok TV, dah baik. Jangan tengok TV. Anak murid pun semangat dengar, ambil TV lepas dah sunat. Lepas dah sunat. Akhir sekali satu hari anak murid lepas dah sunat TV pergi rumah Tok Guru. Bila pergi rumah Tok Guru tengok TV. Ada TV. Bukan Tok Guru tengok TV. Rumah Tok Guru tu ada TV. Dia kata Tok Guru kata tak boleh tengok TV dia kata. Tengok TV. Kata Tok Guru kata bukan tambah tengok TV, dia kata anak-anak tak. Jadi anak-anak bila tak ada TV, dia tubik rumah jadi tak boleh nak terkawal. Apa letak TV? Anak murid kata, "Bapa Tok Guru dak khabar saya ada apa soda ni?" dia kata. Kalau Tok Guru khabar tu saya pergi ke Tok Guru. Saya lepas sungai. Dia lepas sungai. Jadi nak beritahu, kadang-kadang benda ni memang menghalang kita, tapi kita kena cari jalan macam mana nak menghitung. Jadi di antaranya kita kena ada di samping pendorong tadi untuk merajinkan kita buat amal ibadat, dan kena halau daripada buat maksiat, dengan arti kata kena lawan sungguh hawa nafsu kita dan melemah dan melimpahkan dia daripadanya, dan melimpahkan dia daripadanya, dengan arti kata mengeluarkan dia daripada melakukan maksiat. Jadi tidak pendorong kita ni yang merajinkan kita, sehingga kan kita berjaya melemahkan nafsu kita, dan berjaya kita meninggalkan maksiat yang kita buat tadi, dengan sebab kita melakukan amal ibadat. Hasil daripada kita dapat dorongan, sama ada dorongan daripada pahala ataupun daripada azab Allah Ta'ala yang menyebabkan kita takut. Sebab tu ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Abdul Aziz. Dia selalu duduk dekat kubur. Siapa orang tanya dia, "Kenapa kamu duduk kat kubur?" Dia kata, "Perkara inilah yang menyebabkan aku berjaya meninggalkan maksiat." Duduk kat kubur, lepas tu pegang batu nisan, kali tanya, "Wahai si mati, apa yang kamu ada hari ni?" Yang moleknya mari belah malam. Aduh molek lagi. Dia selalu ulang alik kubur ni. Akhir sekali bila dia ulang alik kubur, hati dia rasa takut pada Allah, dia berjaya buat ibadat. Dan ada katanya wali di Kelantan mati, Tok Selohor. Tok Selohor kan. Dia panggil tempat berkhalwat dia. Tempat berkhalwat dia dalam tanah, dia buat keranda. Dia buat tempat macam liat lahat, dia tidur dalam tu. Tidur. Dan sahabat saya, dia kata saya pergi dah. Gelap turun duduk tidur, boleh tidur dalam tu. Tidur tu, dan dia tidur dekat liang lahat yang buat tu, dan dia bayangkan dia mati tu. Boleh buat macam tu, beli keranda. Lepas pada ni pergi start kereta, pergi kedai keranda. Tolong buat keranda saya. Orang ni kejut. Simpan keranda rumah. Sebelum nak tidur, duduk dalam keranda, tudung pula. Lepas tu tak apa lah. Lepas tu tidur kat atas katil biasa pula. Lepas tu dia mari takut. Nak beli keranda takut. Takut mati. Ni berlaku hari ni. Baik, kita tengok. Dan yang keduanya, mari timbul rajak dan khauf. Maka rajak itu yakni harap iaitu diharapkan pada pahala besar. Ni pendorong kita yang menyebabkan kita ni buat amal ibadat, mengharapkan pahala besar.
Mengharapkan pahala besar. Kadang-kadang bila kita tidak ada pendorong macam ni, kita tidak mengingatkan kepada pahala yang besar, jadi lemah buat amal ibadat. Contohnya sekarang ni dalam satu hadis dia kata, apabila kita mati nanti, awal-awal amalan yang dihisap adalah sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah yaumal qiyamah as-salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-salat. Awal-awal amalan yang dihisap hamba tadi dekat negeri akhirat adalah sembahyang. Maka Allah Ta'ala akan hisap sembahyang. Bila hisap sembahyang, tiba-tiba sembahyang tadi tidak berapa sempurna. Bila tidak berapa sempurna, awal yang kita hisapnya sembahyang. Kalau sembahyang molek orang lain. Iza salaha amalu kulluh. Apabila baik amalan yang lain. Wa iza fasadat amalu kulluh. Apabila rosak habis amalan yang lain. Maka dia akan kira amalan sembahyang. Bila kira amalan sembahyang, tiba-tiba amalan sembahyang tadi ada cacat celah, ada cedera dia. Sebab kita ni sembahyang, bila kita akad takbir je, banyak selalu lah. Tak akad takbir tak banyak, akad takbir banyak selalu. Anak kucing hilang pun ingat. Dia ingat. Ya sungguh atas lepas dinding dia kata. Ya sungguh kat dia masa akad takbir. Kadang-kadang gitu lah. Kadang-kadang kita akad takbir. Oh, ya sungguh tak ingat kan orang pesan tadi mayang. Dah molek lepas pergi salam tak ingat mula. Mayang garik baru ingat mula. Tadi mayang so ingat dah. Dia ingat dalam mayang aja. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal ya? Imam Ahmad kalau tak silap saya, orang pergi jumpa dia. Dia kata, "Wahai Imam, barang saya hilang," dia kata. "Saya nak buat mana?" Imam Ahmad kata, "Mana aku tahu barangmu hilang, mu tak ada ni tanya aku." Kata Imam Ahmad tak boleh nak beri jawapan. Imam Ahmad tahu. Imam Ahmad kata gini, mu sembahyang lah. Ingat pada ayat wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kamu dengan kesabaran dan sembahyang. Sembahyanglah. Sembahyang tu Imam Ahmad tak ada dah tahu dah beri jawapan ni. Aku tahu barangmu hilang. Ibaratnya gitulah. Mu sembahyang lah minta dengan Tuhan. Gitulah. Akhir sekali dia sembahyang. Masa sembahyang dia teringat barang yang hilang. Dia sembahyang pun dia teringat. Lepas dia sembahyang dia kata, "Terima kasihlah Imam. Sabit kamu kabur petua suruh mayang tu," dia kata, "jumpa barang." Dia kata, "Macam mana kamu boleh tahu suruh mayang?" Dia kata, "Aku tahu biasanya orang mayang ni lalai, dia ingat barang hilang. Lepas aku suruh mayang." Bukan petuanya, sebab Imam Ahmad ni duk gambar. Dia kata, biasa ni kalau orang mayang ni benda-benda hilang dia ingat. Tu suruh mayang, akhir kali ingatlah jumpa barang tadi. Jumpa barang. Jadi nak beritahu, kita ni dalam keadaan hati kita ni, bila kita ada perasaan nak tahu pahala banyak ni, fadilat banyak, pada keinginan buat amal ibadat, maka dekat negeri akhirat, kita tadi dekat negeri akhirat, maka Allah Ta'ala akan hitung amalan. Bila hitung amalan, orang tadi yang dihitung amalan dia sembahyang dia ada cacat celah. Bila sembahyang dia ada cacat celah, malaikat nak ambil dia, nak letak dia dalam neraka. Sebab apa dia kira sembahyang? Kalau sembahyang tak boleh, habis tak boleh. Habis tak boleh. Walau puasa, walau sedekah apa-apa pun. Sebab tu ada orang kata, tengok je tak sembahyang hati baik. Dah. Khabar ke dia, wah nak ke, kalau nak molek baluk luar. Kalau luar tak molek, macam mana dalam nak molek? Jadi nak beritahu sembahyang dia tak molek. Bila malaikat nak masuk dalam neraka, Allah Ta'ala kata, nanti dulu cuba kamu tengok pada dia, adakah dia menghampirkan dirinya kepada aku dengan melakukan ibadat-ibadat sunat. Maka kalau ada ibadat-ibadat sunat tadi yang dihampirkan diri melalui ibadat sunat, maka ambil ibadat sunat tadi, tampung hak wajib tadi, sehingga sempurna, kemudian masukkan dia dalam syurga. Maka dikira amalan-amalan sunat tadi dalam hadis gitu. Wallahu alam lah. Sama ada orang tadi ada amalan sunat dapat tampung, tapi kita dapat faham amalan sunat ni dapat tampung ibadat wajib kita kurang. Jadi bila kita dapat faham macam ni, lepas kita semayang kan, lepas mayang-mayang, lepas beri doa, orang pakat keluar belaka, semayang sunat, orang pun keluar tak semayang sunat. Tak semayang sunat. Bagi dia dah semayang dah jadi ya. Ni dok sibuk, ni dok sibuk, ni macam-macam dok sibuk. Jadi nak semayang sunat, dia tengok dah semayang sunat. Kalau tanya dia kenapa tak semayang sunat, akan timbul perasaan mari kenapa malah tahu dah semayang sunat, padahal tak dok gaduh-gaduh duduk kat kereta suami tak duduk pun. Hari semayang sunat apa dok gaduh-gaduh keluar ni, beri salam baca doa, puang cari-cari puang duduk, anak kucing dengan suami kalau nak duduk dua. Padahal kalau semayang sunat parakan ada.
Tapi duk gaduh-gaduh. Jadi akhir sekali dalam keadaan macam tu, kita pun kena faham. Memang malah nak main sunat ni, malah. Tapi kita timbul. Dia kata semayang wajib aku tak comel. Tak comel semayang wajib aku ni. Bagi kalau aku semayang sunat, dia akan dapat tampung. Jadi kalau dengan semayang sunat ni, pahala ni akan dapat. Jadi pahala pun jadi banyak. Dengan semayang sunat ni. Baik semayang sunat yang kita timbul. Maka di situ timbul kita boleh nak buat amal ibadat pada Allah. Halangan yang malah-malah tu sebenarnya tidak ada pendorong yang menyebabkan kita nak buat amal ibadat pada Allah. Maka di antaranya yang jadi pendorong, dia kata yang pertama rajak. Apa makna rajak? Rajak maknanya harap. Kenapa harap? Harapkan dapat pahala yang besar, balasan Allah Ta'ala. Sebab kita dekat negeri akhirat, kita nak pahala. Dekat negeri akhirat. Atas muka dunia orang ada harta senang. Dekat negeri akhirat orang ada pahala senang. Maka kita atas muka dunia ni kita kena bekerja dengan melakukan amal ibadat, cari pahala banyak-banyak. Maka bila kita rasa malas saja, kita pun mari pendorong kita. Aku ni kena cari pahala banyak, dosa aku banyak ni, kena cari pahala banyak-banyak buat amal ibadat. Maka yang selama ni tak sembahyang sunat, lepas daripada doanya yang selama ni keluar selalu daripada masjid, daripada surau, pergi ke kereta, cepat-cepat nak balik, akhir sekali kita pun teringat, kalau kita cepat-cepat gaduh-gaduh supaya traffic pun banyak kot. Nak ke sapa rumah, baik kita semayang tu, dah semayang dapat juga pahala. Pahala dapat juga menampung amal ibadat kita hak kurang lagi. Kalau kita balik pun rugi saja, tak ada apa-apa. Baik kita semayang, maka di situ timbul nak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Jadi halangan hak malas, hak jemu, rasa darah ataupun rasa nak buat perkara tak molek dapat dihilangkan dengan ada pendorong, yakni di antaranya rajak, yakni harapkan pahala yang besar balasan daripada Allah Taala. Dan juga serta benar janjinya daripada berbagai-bagai karamah, berbagai-bagai kemuliaan. Bukan kita nak dapat karamah, ada orang buat ibadat nak dapat karamah, zikir mana tahu boleh jannah tak air. Ada orang gitu. Zikir-zikir ni boleh jannah tak ada air. Bukan hak tu kita nak. Kita tambah hak tu. Bahaya hak tu kan, kita boleh jalan atas air kan, jadi sombong dah bagak. Dia kata naik benda perahu jalan atas air. Dan molek tengok jalan tu tenggelam. Tenggelam. Jadi nak beritahu masuk berbagai-bagai karamah, berbagai-bagai kemuliaan yang Allah Taala janjikan di antara nikmat-nikmat dalam syurga. Lepas tu masa saya belajar dulu, masa saya belajar tok guru saya kalau nak galakkan sembahyang tahajud, dia cerita bidadari. Tak ada bidadari dalam syurga gini-gini. Mayang tahajud mana? Nak bidadari mayang tahajud. 2-3 hari je mangat, hari keempat ngatu-ngatu dah angun dah bagus. Tapi nak beritahu, tapi halangan tu, apa pendorong yang macam tu yang menyebabkan kita ni semangat buat amal ibadat, boleh melemahkan nafsu-nafsu kita yang malas buat amal ibadat. Maka dia kata sebenar janjinya daripada berbagai-bagai karamah, yakni kemuliaan, dan engkau sebutkan padanya, sebut di situ ingat, dan engkau ingatkan padanya yang demikian itu menuntunkan akan dia, maka bangkitlah ia atas mengerjakan taat dan menggerak-gerakkan dia bagi yang demikian itu. Bagi yang demikian itu merajinkan akan dia. Lepas itu, jadi nak beritahu dengan cara kita mengharapkan balasan Allah, dengan cara kita yakin janji-janji Allah Ta'ala nak beri balasan baik, nak beri pahala baik, nak beri nikmat yang baik, nak beri duduk masuk dalam syurga, nak beri keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi maka yang demikian itu bagi menuntunkan akan dia. Menuntun ni kita kata memimpin ataupun menggalakkan akan dia, mendorongkan akan dia, mendorongkan akan dia, maka bangkitlah ia atas mengerjakan taat, jadi menyebabkan kerja taat. Ni petua satulah Imam Ghazali beri yang kita malah buat amal ibadat. Berapa payah sangat nak sembahyang sunat, berapa payah sangat nak baca Quran, kita kena faham. Yang Nabi kata orang yang baca Quran tu dia kata alif lam mim tu, aku tidak kata 3 huruf, aku tidak kata satu kalimah, aku kata alif satu kalimah, atau lam satu kalimah, mim satu kalimah, dan setiap satu kalimah 10 pula pahala. Tapi kita tak perlu baca alif lam mim 30, tak payah. Tak payahlah. Tapi nak beritahu satu-satu kalimah dapat pahala banyak. Dapat pahala banyak. Jadi bila ada pahala banyak, lepas tu kita tahu pula orang yang baca Quran pula, bila kita mati nanti, pembaca Quran yang mati nanti, Quran yang akan datang dia berbentuk lembaga. Bila bentuk lembaga, lepas tu dia pun tanya siapa kamu? Kata Quran, aku adalah Al-Quran.
Dulu masa mu duduk atas muka dunia membaca aku, memelihara aku, menjaga aku. Sekarang ni kamu sudah mati, aku akan jaga kamu. Aku akan pelihara kamu sebagaimana kamu jaga aku atas muka dunia. Kemudian kubur tadi bercahaya. Bercahaya. Jadi luar dan dapat nikmat menjadi satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Tapi sungguh kadang-kadang kita dengar ada seorang mak dia siapa mengadu, anak saya ni macam mana lah ustaz, dia kata baca benda Al-Quran tu dah pada sungguh terkejut dia, terkejut siapa istighfar mak dia mengadu pada saya, dah orang ni tak tahu. Jadi yang mendorong kita nak buat amal ibadat tu, kadang-kadang kita tanya kan, macam mana kau boleh jadi bobo dulu kata kenapa tak kenal pun surah macam mana, dia cerita yang mendorong berubah. Ada seorang sahabat tu dia kata yang mengubahkan saya cerita bau sisa yang kisah orang soleh tadi tiba-tiba mati dalam kubur. Dia kata Allah, dia kata hak soleh gini mati dalam kubur, aku ni hak mau siap banyak ni. Dia jadi takut buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Buat amal ibadat pada Allah. Jadi biar ada pendorong. Yang kita ni yang hari ni yang ibadat kita jadi tak kuat, yang kita antara nafsu dengan ibadat, antara nafsu dengan iman ni, kita lebih ikut kepada nafsu. Kerana apa? Kita kalah, pendorong kita tak ada. Imam pun khabar, mu buat ini pahala banyak, mu buat ini akan dapat balasan baik, mu buat macam ni Allah Ta'ala akan sayang pada kamu. Ni macam ni, akhir sekali lemah nafsu tadi, boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan kita rajin ni, yang pertama rajak, harap dapat pahala Allah. Yang kedua dengan kata yang kedua dah apa lagi? Yang pertama harap supaya mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Dan yang kedua khauf ni yakni takut. Ini yang banyak berubah orang. Khauf ni lebih banyak kepada berubah orang daripada buat maksiat jadi buat ibadat. Rajak ni daripada orang kurang ibadat jadi rajin ibadat, biasanya macam tu. Yang jadi sebab rajin ibadat kerana harap sangat nak dapat pahala banyak, harap Allah Ta'ala beri limpah kurnia rahmat pada dia, maka dia pun rajin buat ibadat. Yang kedua, yang jadi kita kalah dengan nafsu ni sebab kita tidak ada khauf, tidak ada rasa takut. Ada rasa takut Rasul. Sahabat Nabi ni, Saidina Osman sebagai contoh, bila dengar azan takut, geletar tubuh takut. Sayyidina Ali pun begitu juga. Sahabat-sahabat Nabi lain pun begitu. Orang-orang soleh bila dengar saja nama Allah jadi takut. Takut tidak tunai tanggungjawab dia. Maka dia kata yang kedua yang menyebabkan kita jadi rajin buat amal ibadat, yakni khauf yakni takut. Takut benda? Takut pada Allah. Takut pada Allah, takut macam mana? Kata ulama di antaranya takut pada azab Allah. Takut kepada ibadat tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dia kata takut iaitu takut daripada seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut kepada seksa Allah. Sabit kita takut ni tak buat maksiat. Sabit kita takut pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala kita tak buat perkara-perkara muka ni. Sebab dah padang hak atas muka dunia dengan akhirat. Sebab tu ada seorang ahli ibadat, ada wanita ajak dia buat melakukan maksiat berzina, dia rela bakar jari dia daripada berzina. Dia kata aku boleh berzina dengan satu syarat, mu tunggu sekejap. Ingat ambil berapa? Ambil colok, nyalakan colok tadi kat pelita, cucah, letak jari dia. Jadi jari dia jadi hangus. Jari hangus sehingga dia menjerit sampai jatuh pingsan. Orang tanya, "Bapa mu buat macam tu?" Dia kata, "Aku nak tengok, aku tahan untuk azab dunia, nak buat nak tahan untuk azab akhirat. Azab dunia tak tahan dah," kata. Macam mana nak tahan azab akhirat? Maka timbul perasaan takut. Sabit kita takut pada Allah Ta'ala ni lah yang menyebabkan kita boleh buat amal ibadat pada Allah. Dan hari ni orang tak takut. Tak takut hari ni. Sebab apa? Sebab apa orang boleh buat maksiat? Sebab perasaan takut tak ada. Tak ada rasa benda. Kita kata tak boleh, tak pakai tudung, kena pakai tudung. Dekat dalam hadis Nabi sebut wanita yang tidak pakai tudung ini kepalanya digantung, kemudian dibakar, otak dia mendidih keluar dia ikut kepala dia. Bagi orang yang tak pakai tudung kerana mendedahkan aurat. Tapi bila rasa tak takut, dah lah tak pakai tudung, ciak pula warna biru. Warna biru, warna hijau, warna kuning, macam-macam dia ciak. Dia ciak dengan pakaian dia pula yang mendedahkan aurat, yang memeningkan kepala. Ini sebab apa? Sebab tidak ada takut. Maka
yang menyebabkan kita ni, membangkitkan kita buat amal ibadat adalah takut daripada seksa Allah Ta'ala, dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada seksa dan payah atas muka dunia dan akhirat akhirat lebih lagi. Disebut dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Api neraka yang beribu-ribu kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kemudian orang yang masuk dalam api neraka bukan masuk sekejap. Macam orang kafir kata, lan tamassananna illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan diazabkan kecuali beberapa hari saja. Kata orang kafir lebih kurang seminggu, lepas tu tobek mula lah dia kata. Dia kata macam tu. Nabi kata, bila pula Allah Ta'ala janji kepada kamu nak masukkan kamu seminggu? Qul attakhastum indallahi ahdan. Qul attakhastum indallahi ahdan. Wahai Muhammad, kata pada dia, bila Allah Ta'ala janji pada kamu nak masuk sekejap? Orang yang masuk neraka, dia akan masuk lama. Dia rasa macam seolah-olah tak keluar. Seolah-olah tak keluar. Lama sangat tu. Sebab dia kata satu hari dekat akhirat bersamaan dengan 1000 tahun datang ke dunia. Dah orang tak, Allah Ta'ala tak azab sehari je. Ribu-ribu tahun azab. Beribu-ribu tahun, kalau beribu-ribu tahun ikut kiraan dunia boleh tahan. 1000 tahun dunia sehari, 3000 tahun 3 hari je boleh tahan. Tak ikut kiraan akhirat. Maka dia kata di sini, kita kena berasa takut pada seksaan Allah Ta'ala dan juga kepayahan yang dijanjikan daripada seksa. Keseksaan, satu bala, satu kepayahan, payah dekat pada masyarakat dia akan nak dia akan nak dah kepayahan yang kita timpa, dan juga kehinaan yang menegahkan akan dia daripada mengerjakan maksiat, dan jadi halangan juga. Dia kata kehinaan buat maksiat, berasa hina. Aku kalau buat maksiat ni berasa Allah, kalau orang tahu mana aku buat maksiat, uduh sangat aku, jahat sangat aku ni, berasa hina buat maksiat. Maka berasa hina buat maksiat inilah yang jadi menghalang buat maksiat dan juga membangkitkan kita buat ibadat. Tapi ada bila tak berasa hina buat maksiat, dia jadi biasa lah. Dan dijauhkan akan dia. Bila dia dapat tahu dia buat maksiat, berasa diri dia hina, maka berjayalah dia menjauhkan diri daripada maksiat. Menjauhkan diri daripada maksiat dan melimpahkan akan dia daripada yang demikian itu, dan juga maknanya membawa akan dia daripada yang demikian itu, yakni berjaya meninggalkan maksiat dan juga berjaya melakukan amal ibadat pada Allah. Sebab apa? Sebab rasa takut kepada Allah. Sebab rasa takut pada Allah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fal yadhaku qalilan wa yabku katsiran, menangis banyak-banyak, dan juga katanya ketawa sedikit saja. Ketawa sedikit. Nabi jumpa jalan jumpa sahabat ramai-ramai, tiba-tiba sahabat-sahabat tengah bergembira. Bergembiralah, manakala keadaan gembira. Maka Nabi pun kata, banyak-banyaklah kamu mengingati mati. Mengingati mati. Sebelum pada tu sahabat Nabi tanya, bila tengok Nabi ni, dia suka, dia nampak gigi je, senyum gitu je. Senyum tu kita suka dah. Kita senyum tu tak suka lagi. Senyum je. Senyum tu tak suka lagi. Nak tunggu suka mana? Siapa sakit perut? Pas gelakek orang panggil. Ada setengah sakit kek. Apa kek? Suka kok dah lalu sakit kek. Tadi nak tutup lah. Sakit ni. Rupanya suka sangat. Dia nak beritahu ni, kalau terlampau banyak sangat suka, hati mati. Kalau terlampau banyak sangat, pas suka, tahu kali, pas suka, bergelatai sama, bah guling mati, pas suka. Suka sangat, ilah Allah. Saya tahu kali, kenapa aku suka tau. Guling mati. Jadi nak beritahu, hati kita jadi mati. Dia suka, tak suka, tak boleh juga. Jadi suka sikit-sikit dah. Lepas pada tu kena ingat. Lepas tu Nabi kata pada sahabat, dia kata, sahabat Nabi tanya, sebab Nabi ni bila dia suka senyum, suka tu. Maknanya senyum tu suka dah. Macam kita bising kakak bising bang. 5 buah rumah dengar lagi. Rumah mana se? Mana se? Kira-kira se 2 3. Oh no. Hak bunga suka gelakek. Tengok cerita Mr. Bean. Allah dah ada arah lah. Tak ada arah. Kita bukan masalah. Masalahnya kita,
Orang yang suka banyak sangat menyebabkan hati boleh membawa kepada mati. Boleh membawa kepada mati. Maka tidak dapat tidak. Bila mari kita kena ingat takut pada Allah, sesaan Allah Ta'ala, azab yang begitu pedih, hati pun rasa takut, maka memudahkan kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, maka inilah dinamakan aqabah bawa'is. Bawa'is ni maknanya pendorong, halangan-halangan yang mendorong kita. Benda tu halangan tu takut, tapi takut tu menyebabkan kita dorong melakukan amal ibadat. Jadi halangan kita mengharapkan pahala, maka mengharapkan pahala ni menjadi pendorong kita nak buat amal ibadat pada Allah. Jadi ibadat yang kita buat hari ni boleh jadi yang kita kurang buat amal ibadat ni, puasa kita cakap bab ibadat, bab semayang, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Boleh jadi ibadat kita tidak ada khauf, tidak ada rasa takut. Ataupun ibadat kita tidak ada raja, ibadat kita tidak ada harap pada Allah Ta'ala. Asal boleh mayang dah jadi semayang saja. Padahal semayang berjemaah lebih afdal. Lepas mayang tu berzikir lagi, pahala lagi banyak. Duduk dalam keadaan beribadat sama pada Allah. Tapi tak, bagi dia boleh semayang sudah dah. Semayang sudah saja. Bila tidak ada raja, tidak ada harap, tidak ada takut, maka di sinilah sebabnya yang kita jadi lemah buat amal ibadat. Maka Imam Al-Ghazali dia bawa satu jalan yang kamu jadi rajin buat ibadat. Yang pertama, setiap ibadat kamu ada raja, ada khauf. Ada raja, ada khauf. Bila ada raja, ada khauf, kita dapat kalahkan nafsu yang dakwah mayang, lemah benda ke maksiat rasa suka, dapat kalahkan. Bila mari je nafsu rasa nak suka dah, nak buat amal ibadat saja, kita pun mari halangan. Kalau aku buat macam ni, kata warnalah kari seksa Allah Ta'ala, mari rasa takut. Bila kata nak buat ibadat, kalau aku buat cadu-cadu je, gaduh-gaduh je, pahala kurang, baik aku buat molek-molek tu dapat pahala pada Allah Ta'ala. Dia mari timbul macam tu. Jadi bila dalam ibadat kita ada dua kombinasi, dia panggil dua gabungan ni. Satu rajak dan juga khauf akan membangkitkan kita buat amal ibadat, yakni membangkitkan berhadap akan dia, yakni menumpukan dia pada ibadat. Di sini maka berkehendak ia kepada memutuskan akan dia dengan dua zikir ini, maka dia pun kena tumpukan pada ibadat tadi dengan ada dua keadaan ni, dua zikir. Kenapa dua zikir? Dua ingatan ni. Mengapa dua ingatan ni? Yakni takut dan juga rajak. Setiap kali ibadat ada dua ni. Tak ada dua ni, malah kita buat ibadat. Berapa jadi malah ibadat? Sebab tak ada rasa takut. Takut mayang juga tu. Dah berapa dah sungguh? Sebab tidak ada rajak. Rajak tidak ada harap. Jadi gitulah. Orang kalau dia ada harapan macam pelajar, dia nak sungguh-sungguh. Ada dia macam-macam pelajar. Aku nak 40 dah. Ada tak? Asal lulus jadi. Ada seorang tu menyorok. Nyorok. Nyap apa? Bahasa Inggeris lulus boleh 8. Lulus je 40 menyorok. Ingat ke boleh 100. 100. Jadi nak beritahu, ada hak pesen-pesen macam tu. Ada orang pesen bersungguh-sungguh. Sebab apa? Dia kenapa pelajar ni bersungguh-sungguh? Kenapa pelajar ni lewat lebih kurang saja? Ada pelajar pukul 3 pagi. Pukul pagi bangun baca. Ngapa lagi pukul 3 pagi? Orang lain duduk main lagi, dia duduk seorang, dia duduk ngapa lagi. Mana? Duduk tumpu kepada pelajaran. Bila jawab perisa, kita tengok boleh sungguh jawab perisa. Boleh sungguh. Sebab apa? Dalam hati dia ada rasa nak dapat kejayaan. Rasa sungguh nak makan tinggi, rasa sungguh. Jadi benda tu yang mendorong kita. Benda tu lah yang mendorong kita jadi rajin buat ibadat. Maka dalam kita buat ibadat, biar kena ada dua ni. Maka dia kata memutuskan akan dia dengan dua zikir ini, harap dan juga takut. Jadi lepas pada ni, rasa malas ibadat, mari lalu. Malah baca Quran. Dah berapa pahala mu banyak? Tak banyak. Baca lalu Quran. Mana? Mananya pahala tak banyak, dia timbul baca Quran. Baca Quran jadi rajin. Mari timbul pula. Jangan, maka dia kata bila mari pula nak buat maksiat pula, tengok mu nak buat maksiat, kaki kena azab pada Allah Ta'ala, tinggal dia maksiat. Jadi dua perkara ni Imam Ghazali beri. Hari ni dapat dua ni padang dah. Dapat dua ni. Kenapa? Dapat ibadat biar kita gabungkan dua ni. Ni nak dua dalam satu. Campuh je nak dua dalam satu. Ibadat pun nak dua kat dalam satu. Maknanya apa? Maknanya biar dalam ibadat kena ada rasa takut dan juga rasa harap. Maka dia kata di sini, maka ia mengambil ia
Ya, dengan mengambil keputusan buat amal ibadat, maka diputuskan akan dia dengan baik. Terus lalu dalam keadaan ibadat, dalam keadaan harap dan juga takut. Taufik bagi Allah, maka dia putuskan, dia tumpu pada dua ni, akan dapat taufik pada Allah, pertolongan Allah Ta'ala, hingga diputuskan akan dia, sehinggalah sentiasalah ibadat dia dalam keadaan takut harap. Inilah yang ada pada orang-orang soleh, yang menyebabkan orang soleh buat amal ibadat. Kalau ikut malas belaka. Kalau ikut rasa hati nak ikut nafsu belaka. Tapi kenapa orang-orang tu dia boleh buat ibadat banyak? Kenapa orang tadi tu boleh siapa duduk lama-lama buat ibadat pun boleh? Sebab apa? Sebab dia beza dia dengan kita. Kita buat ibadat tak ada rasa takut, kita buat ibadat tak ada rasa harap. Orang yang soleh dia buat ibadat pun ada rasa dalam keadaan takut. Sebab tu kadang-kadang orang baca Quran tengah-tengah mayam menangis. Menangis apa? Menangis takut. Bila baca tentang ayat azab takut, nangis. Bila baca tentang ayat-ayat nikmat rasa gembira, semangat buat ibadat. Kau gagah buat amal ibadat. Sebab dia ada dua, dalam dia dua. Dua perkara yang penting ni jadi benteng buat ibadat tu ada. Jadi selama ni kita dapat tahu dah. Aku selama ni yang jadi ibadat malah ni, dua ni tak ada pun. Dan apa yang kita ada? Kita ada ni, ada perkataan asal buat jadi. Tu yang kedua je, sunat je. Yang mai ayat tu. Dah apa tak mayang? Sunat je ke wajib. Dua perkara ni yang kita ada. Allah Taala kita buat ibadat sungguh-sungguh. Maka ulama hari ni Imam Al-Ghazali rahimahullah taala telah memberi kita dua jalan, dua cara, dua pendekatan dalam ibadat. Biar ada dua ni yang kita putuskan dalam ibadat kita. Setiap buat amal ibadat, bila mari malah timbul yang ni, bila mari yang ni timbul yang ni. Mari nak buat maksiat timbul rasa takut, mari malah timbul rasa harap. Maka akan jadi rajinlah kita buat amal ibadat. Lama ni cari-cari hari ni baru jumpa. Lama dah duk cari berapa duk malas dengan ibadat. Berapa dah timbul dengan ibadat. Hari ni baru jumpa. Hari ni ada seorang tu dia mari. Dia kata bukan tambah buat ibadat, kita dah tebang-tebang dah. Apa masa gak jadi gitu semula. Jadi gitu semula. Maka salah satu caranya yang Imam Ghazali beri, dua perkara ni. Maka kita putuskan lalu. Kita ni pelajar, ambil berkat daripada Imam Al-Ghazali, minta pertolongan Allah Ta'ala. Lepas ni ibadat kita ni dipegang dengan dua ni. Duduk ikat dengan dua ni. Takut harap, insya-Allah. Kita harap kita semua ni dapat buat amal ibadat pada Allah. Baik saya, baik kita semua ni, insya-Allah begitulah. Dua perkara yang besar hari ni. Padang dah ni, nak tekor dengan pitih dia nak budak padang. Dua perkara ni. Baik kita tengok. Kerana tahu? Dapat dua ni lupa lalu dah. Maka tak kala kan? Tu. Maka tak kala sesalah daripadanya, kembali ia kepada berhadap atas ibadat. Sekarang ni dah selesai dah. Dah selesai tu, kita dah tahu ibadat kita ada dua ni, dia akan timbul dah. Rajin dah ibadat. Ya rajin dah. Malah buat ibadat ni. Malah buat ibadat tapi pahala kurang. Bangun. Bangun buat amal ibadat tu. Saya baru teringat Tok guru saya masa kalau dia buat program Qiyamul Lail, dia tazkirah dia macam kuliah maghrib lepas isyak. Tazkirah kelebihan fadilat banyak tahajud macam ni. Lepas dia cerita orang soleh macam ni, ke akhirat dia macam ni. Dia cerita kelebihan ni. Jadi bila kita nak tidur kita teringat. Teringat. Nombor satu bidadari. Tu nombor satu. Ya tu. Lepas tu terus niat teringat tu Allah. Teringat. Ya nak khabar kadang-kadang orang tu bila hati dah teringat, janji kau tiga, kau satu duk jaga tunggu dah. Dah teringat. Jadi teringat, kau tiga bangun. Dah ngatuk langsung. Bangun kau gak. Masa dia dah. Ambil semayang. Tak ada ngatuk dah. Tapi bila ibadat, bila kita buat program, budak-budak buat program, buat ibadat aja. Jadi nebeng, ngatur-ngatur mata gitu. Tu mula sujud dak bangun-bangun. Jadi macam tu. Jadi tebel Allah Akbar. Tok Imam baca panjang pun rasa marah ke Tok Imam, ngatur mata, nyesal aku mari program ni kena banyak tahajud pula. Mari gitu. Lepas tu bila nak sujud pula, nak tidur pula ya. Mari gitu.
من غيري أنا قلبي اللي اتلى بعيون حلوين رقصني أنا دلعني أنا حبيبتك أنا بس هي مين